Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini beberapa profesor, doktor, orang yang ada PhD membuat assessment atau penilaian 100 hari Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya hairan. Mereka ni PhD lah, profesor lah, doktor lah dan sebagainya. Tapi pemikiran mereka short term. Mereka ni fikir jangka masa pendek. They don't have long term punya thinking. Anwar ni 4 tahun lagi umur dia 80. Dia bukan budak-budak. In 4 years time he's going to be 80. Dia telah berpolitik lebih dari 50 tahun. Dia telah duduk dalam kerajaan 41 tahun dulu. Berbagai-bagai jawatan di dalam kerajaan. Saya membuat penilaian Anwar, kegagalan dan kejayaan over 25 years dalam jangka masa 25 tahun. 25 tahun dulu, Anwar telah membuat sumpah keramat dan dia telah bentang agenda reformasi, his reform agenda. Bahawasanya sekira dia berkuasa, ini yang dia akan buat. Dan banyaklah di dalam reform agenda tu. Satu hari mungkin saya boleh explain atau menerangkan satu persatu apa dia reform agenda Anwar Ibrahim 25 years ago. Oleh kerana itu, saya seorang dari 1,000 orang yang telah hadir pada 4 hari bulan April tahun 1999, 4 April 99, di mana Parti Keadilan Nasional dilancarkan di Hotel Renaissance di Kuala Lumpur. I was there. Dan kita menyokong pelancaran Parti Keadilan Nasional, hari ini dipanggil Parti Keadilan Rakyat, berdasar kepada beberapa bulan sebelum itu di mana Anwar melancarkan his reform agenda ataupun agenda reformasi. Kita tertarik dengan sumpah keramat Anwar ni, di mana sekiranya dia diberi kuasa, inilah yang dia akan buat perubahan, reformation, reform dan sebagainya. It was a good document. And a very good aspiration, satu aspirasi yang sangat mulia dan murni dan baik untuk negara Malaysia. 25 tahun dulu, ini telah dibentang dan 100 hari dulu, Anwar telah berkuasa. Anwar telah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia, walaupun parti dia hanya ada 82 kerusi parlimen sahaja. Only 82 kerusi. Tapi Seri Paduka telah memberi Anwar mengambil alih sebagai Perdana Menteri dan majoriti itu kemudian become Prime Minister first, as a minority Prime Minister, then go and get your majority. Selepas Anwar menjadi Perdana Menteri, maka dia pun tarik Sabah, Sarawak, Barisan untuk menyertai kerajaan supaya dia dapat 148 kerusi ataupun 2/3 majority di dalam parlimen. That came later. Become Prime Minister first, go get your majority later. Agong beri peluang kepada Anwar. 100 hari kemudian, sejauh mana agenda reformasi dia 25 tahun dulu telah dilaksanakan? How much of your reform agenda have you implemented? Satu pun tak ada. None. Dan kita menyokong dia
Walaupun sebelum tu, masa dia timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kita ni boleh dianggap sebagai pengkritik. We were his critics. We did not believe in him, we did not support him. Tapi selepas dia dibuang dari UMNO, dibuang dari kerajaan, mulai 1 September, di mana dia berkempen hingga ke 20 September, 20 hari kemudian apabila dia ditangkap di bawah ISA dan kemudian dipenjarakan hingga tahun 2 September 2004. Kita percaya kepada Anwar, kita percaya kepada rancangan dia, aspirasi dia, janji dia, sumpah keramat dia, di mana dia akan bawa perubahan kepada Malaysia. He was going to bring change. He was going to bring reform to Malaysia. 100 hari dulu dia diberi peluang menjadi Perdana Menteri dan untuk bentuk kerajaan. Tapi satu pun dalam 100 hari dia tak buat. He did nothing in 100 days. Dia tak perlu 100 hari, dia tak perlu setahun, dia tak perlu 5 tahun. Sebab perkara ni 25 tahun dulu, dia sudah tahu apa perlu buat. Dan Anwar ni famous lah. Kalau saya berkuasa hari ni, esok saya akan buat ini. Kalau saya dapat kuasa menjadi Perdana Menteri, serta-merta saya akan buat ni. Jadi dia, everything serta-merta, hari ni dapat kuasa, esok ini akan dibuat dan seterusnya. 100 hari. Bukan serta-merta, bukan esok. 100 hari dia diberi peluang tapi he did not deliver a single item of his agenda reformasi. Berapa ramai orang tahu tentang agenda reformasi 25 tahun dulu? Berapa ramai yang ada semasa agenda reformasi itu dibentang masih ingat? What are the terms, what are the deals of the reform agenda? Ramai tak ingat. Dan ramai mungkin tak tahu pun 25 tahun dulu Anwar bentang dia punya reform agenda ataupun agenda reformasi. Sebab apa kita semua sokong Parti Keadilan dan kita sokong Barisan Alternatif pada tahun 1999 oleh kerana reform agenda, oleh kerana agenda reformasi. Kalau tidak, there's nothing for us to support Anwar. Sebab masa Anwar berkuasa, dia sama macam Mahathir. Kalau kita kata Mahathir merosakkan negara, apa beza Anwar? Anwar, Daim, Mahathir, 3 orang. These 3 were running the country. The 3 stooges. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim Zainuddin, dan Anwar Ibrahim. They were a team. Kita kata Daim buat ni lah, Mahathir buat tu lah. Mahathir dan Daim buat semua tu, merompak negara, merosakkan negara dan seterusnya. Sekali dengan Anwar. Anwar was one of the team members. Semua yang mereka buat tu is a team of 3. Jangan kita salahkan Mahathir, salahkan Daim. Mereka rompak negara, merosakkan negara. No, it was the 3 of them, termasuk Anwar Ibrahim. Sebab apa Daim bagi jalan untuk Anwar ambil alih sebagai Menteri Kewangan? Daim letak jawatan bagi Anwar ambil alih. Sebab Anwar akan cover semua kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh Mahathir dan Daim. Mahathir needed a stooge, a front man untuk cucikan semua kekotoran. Siapa yang telah beritahu Parlimen Mahathir tak bersalah tentang isu ni, bank negara, forex punya ni? 31.5 bilion semasa tu, 30 tahun dulu. Hari ni, that is about 70 to 80 billion. Forex tu, in today's money value, ikut penilaian hari ni, forex tu lebih besar dari 1 MDB. Dan Anwar telah janji apabila dia berkuasa, apabila dia jadi Perdana Menteri, dia akan tangkap
Mahathir dan Daim. Dia akan masukkan Mahathir dan Daim ke dalam penjara kerana telah rompak 100 bilion hingga 200 bilion. The real amount pun tak tahu. Di antara 100 hingga 200 bilion. Sebab mereka masih tak tahu sampai hari ini jumlah banyak mana Mahathir dengan Daim telah rompak dari Malaysia. The first thing he's going to do, tugas pertama Anwar akan buat apabila dia jadi Perdana Menteri ialah tangkap Mahathir, tangkap Daim dan masukkan mereka ke dalam penjara. Dah 100 hari. What has happened? All that yang Anwar bercakap dalam masa 25 tahun ni, semenjak tahun 1998 sampai ke hari ni, tak ada apa. Dia kata he's going to clean up the country. Dia kata masalah UMNO ialah rasuah. Dia perlu cuci semua rasuah dalam UMNO. Okay, clean up the corruption, abuse of power, perompak-perompak dalam UMNO. Dia nak bersihkan semua. Dia jadi Perdana Menteri, dia lantik Presiden UMNO jadi timbalan Perdana Menteri. Everything Anwar buat, satu apah pun, he did not deliver. Dia tak buat. And you tak perlu 100 hari untuk nak tangkap pencuri ke, untuk nak laksanakan janji-janji you di bawah reform agenda reformasi. Saya masih ingat, saya masih ada dokumen tu. Saya boleh publish dokumen agenda reformasi. Dan agenda reformasi ni ialah untuk membawa perubahan, pembaharuan, kebaikan kepada Malaysia. 100 hari Anwar Perdana Menteri. How many of the points of the agenda reformasi has he delivered? Satu pun tak ada. And benda ni you tak perlu setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, atau 100 hari. Hari ini you angkat sumpah, besok you boleh deliver at least half of the agenda reformasi. Tak ada. Saya nak tanya Anwar, dia masih ingat tak apa dia agenda reformasi itu? The reform agenda. Dia masih ingat tidak? Cuba dia explain, terangkan satu persatu dia punya agenda reformasi. Kalau dia masih ingat. Dan bagi tahu. Sebab apa? Sampai hari ini, satu pun dia tak buat. So don't talk about 100 days. Kalau macam ni, 100 bulan pun, nothing is going to happen. And that is Anwar's report card. He failed. Anwar gagal. Gagal deliver, gagal melaksanakan janji-janji dia di bawah agenda reformasi, the reform agenda. And so far what has Anwar done? Dia beri peruntukan untuk Sabah, dia beri peruntukan untuk Sarawak, dia bentang bajet yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Dia nak beli sokongan. Beli sokongan dari kaum Cina, beli sokongan dari Sabah, beli sokongan dari Sarawak. Dan bajet dia ni, bajet Anwar Ibrahim ni, yang masih belum selesai lagi di Parlimen, ialah satu exercise in buying support. Dia belanja duit untuk mendapat sokongan supaya dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri, supaya tidak akan ada undi tidak percaya terhadap dia. Sebab dia tahu ramai di dalam barisan tak sokong dia. Ramai di dalam pakatan pun tak sokong tindakan dia untuk membawa barisan masuk ke kerajaan. Tapi ada momen dia orang diam. Dia lihat dulu, wait and see. Dan sekira berlaku langkah untuk menjatuhkan dia, ramai akan berpaling tadah. Many in Sarawak, Sabah, Barisan Nasional, UMNO akan berpaling tadah. Mereka tunggu je the first move. Sesiapa buat the first move, ramai akan join. Anwar tidak ada 148 sokongan ahli parlimen.
He does not have 2/3. Dia cuma persepsi. Dia dapat sebulat suara sokongan Barisan, sebulat suara sokongan Sabah, sebulat suara sokongan Sarawak. No. Yang sokong dia tu minoriti. Yang majoriti tu duduk diam. Mereka tidak akan bergerak. Tapi apabila berlaku gempa bumi, bila berlaku earthquake dan semua runtuh, mereka akan move to finish off Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tahu. He is standing on very thin ice. Anwar knows that this ice can crack anytime and dia akan tenggelam. So he's trying to make sure he can buy support. Dia beli sokongan. Tapi sejauh mana you nak beli sokongan? Akhirnya, bila you dah habis duit, you dah tak boleh nak beli apa lagi, people will turn on you. And that is the trouble with mercenaries. Mercenaries ni, they don't serve the master. They serve the paymaster. And the paymaster, bila stop aja, mereka akan berpaling tada. Anwar tahu. Dan kritik-kritik dia, musuh-musuh dia pun tahu. Anwar punya life ni is short. Tidak akan tahan 5 tahun. Dan bila orang mula sedar, macam Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata semalam, Anwar ni banyak cakap. Cakap saja. Tapi dari segi tindakan, tak ada. He is all talk, no action. Dan action yang saya bercakap ni bukan 100 hari punya action. Saya cakap tentang action 25 tahun dulu, di mana dia janji ini, janji itu, dan mendapat sokongan dari kami oleh kerana semua janji-janji ini, kerana agenda reformasi yang dia telah bentang. Dan kita tengok hari ini dah 100 hari dia berkuasa. Benda yang dia boleh buat dalam sehari dua sahaja, tak perlu 100 hari. Hanya 1 hari, 2 hari pun boleh buat, dia tak buat. And there's a lot of things he promised 25 years ago. Disebabkan itu kita menyokong dia semasa Parti Keadilan Nasional dibentang 4 April tahun 99. Saya ada di situ bersama 1,000 orang lain. Saya nak tanya Anwar, dari 1,000 orang yang hadir di pelancaran Parti Keadilan Nasional di Renaissance Hotel di Kuala Lumpur, berapa orang tinggal? Saifuddin Nasution, Johari Abdul, dan beberapa kerat orang lagi. Di mana lagi 1,000 orang? Where have they gone? Why have they abandoned Anwar? Sebab apa mereka ni tinggalkan Anwar? Orang kuat Anwar yang hadir apabila Parti Keadilan Nasional dilahirkan. Hari ini dia orang dah tinggalkan Anwar, tinggalkan PKR oleh kerana dia orang sudah sedar. Everything yang Anwar cakap 25 tahun, cakap saja, no action. Dan Mahathir hari ini telah juga point out, Mahathir is all talk, Anwar is all talk, no action. Dan semua yang dia duk cakap 25 tahun ni, satu pun dia tak buat. That is my assessment, penilaian saya, report card saya tentang Anwar Ibrahim. Iaitu kita tak boleh nak lihat hanya 100 hari, kita kena lihat 25 tahun. Dan banyak mana yang dia duk janji, yang dia duk cakap dalam masa 25 tahun telah dibuat dalam 100 hari Anwar Perdana Menteri. Assalamualaikum. Salam sejahtera.